Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini puasa yang paling hebat. Apa yang hebatnya? Orang dah buka. Aku barulah nak buat juadah berbuka. Tapi tak apalah. Yang penting kita dapat jalani ibadah puasa. Sebab makan bukan satu perkara yang penting sangat sebenarnya. Okey, jadi hari ini, pada malam ni, aku nak ambil masa untuk jelaskan. Kiranya ini kita punya kelas tasawuf. Sebab cara aku pimpin di dalam jalan tasawuf mungkin tak sama dengan guru-guru yang lain. Tapi aku punya metod dan cara aku sendiri untuk bawa kita sampai ke dalam lembah kalbu, di dalam rasa muhabbah kita dengan Rasulullah dan dengan pencipta kita. Jom, hari ini aku jelaskan. Aku ajak sama-sama kita masuk di dalam alam kalbu, alam faham tentang rasa. Dan kita kenal antara wali-wali kita yang tersohor di alam maya kita ni. Jom. Okey, jadi hari ni aku sambil kita dengar lagu ni. Tajuk lagu ni Melawan Arus, karya M. Nasir. Sebenarnya bahasa-bahasa yang seni dan bahasa-bahasa yang halus sebenarnya datang daripada jiwa-jiwa yang halus, dan ia merupakan ilham dari ilahi yang kemudiannya digarap menjadi falsafah atau filsafat, yakni bahasa-bahasa kejiwaan. Kerana itu, apabila bahasa-bahasa jiwa itu dinukilkan, ia akan menyentuh jiwa kita, menyentuh kalbu kita. Kerana itu berbeza hikmah dari lidah dan jiwa orang-orang yang berilmu dengan hikmah dan jiwa orang-orang yang punya rasa yang muhabbah pada Allah Ta'ala. Kerana mereka berintai-intai dengan pencintanya, dibandingkan dengan kebanyakan pensyarah, kebanyakan ustaz-ustaz. Apabila mereka mengatakan sesuatu, tidak menyentuh di dalam jiwa kita, tidak menyentuh, tidak membawa kita ke jalan cintakan Allah itu, tidak menjadikan kita terasa terharu dan sangat mengasihi Rasulullah dan para sahabatnya, apatah lagi untuk mencintai ilahi. Kerana apa yang disampaikannya bukan dari kalbu, tapi dari buku, dari kitab. Jika yang disampaikannya dari kitab, why not berikan saja kitab yang sama itu pada setiap jemaahnya. Tentu jemaahnya punya ilmu yang sama dan bercakap dengan ayat yang sama yang dipetik dari buku dan kitab itu. Tetapi untuk ahli-ahli kalbu, ahli-ahli nurani, ahli-ahli rohani, yang kebanyakannya dituduh dengan ahli kebatinan, jangan terpengaruh dengan tuduhan-tuduhan mereka-mereka yang sebenarnya tidak mengerti kerohanian. Di dalam bahasa Melayu dikatakan kebatinan. Guru aku berpesan, ar-ruh bi-ruh wal jasad bil jasad.
Maka jika tidak ada roh, bagaimana dikatakan batin itu? Bagaimana dikatakan rohani itu? Jadi kita mudahkan, kita mengatakan ianya ilmu-ilmu yang bercorak kerohanian, bercorak kebatinan. Kerana apabila dikatakan kebatinan itu tidak nampak pada zahirnya, roh juga tidak nampak pada zahirnya, tetapi sedia wujudnya. Jadi di dalam berjalan memasuki alam tasawuf, kerana tasawuf bercakap dari hal jiwa, pembersihan latifah di dalam jiwa, pembersihan makam-makam di dalam jiwa, di dalam diri. Bukan bercakap dari hal zahir. Tidak. Untuk masuk di dalam golongan orang-orang tasawuf, kamu mesti cukup berani, cukup yakin dan cukup tega. Apapun tuduhan dan fitnah, sama ada gila, sesat, syirik, munafik, zindik, teruskan dan jangan berhenti. Kerana ada hadis Rasulullah mengatakan bahawa berzikirlah kamu dengan nama Allah sehingga orang menuduh kamu gila. Cuba kita fikirkan. Maka jika baginda berpesan begitu sehingga orang menuduh kamu gila, ada juga hadis mengatakan Islam itu bermula dengan asing dan akan berakhir dengan keterasingan. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kerana itu, jalan di dalam tasawuf, jalan di dalam hakikat, hakiki, makrifat, sebenarnya tidaklah seramai orang-orang yang mengamalkan syariat. Tetapi sama ada kita suka atau tidak, terima atau tidak, kita mesti berjalan menuju ke jalan tarikat, hakikat dan makrifat. Tidak boleh kekal di dalam jalan syariat. Tidak boleh. Kerana syariat tanpa hakikat itu batal. Hakikat tanpa syariat itu kufur. Maka tak dapat tidak kita kena masuk di dalam jalan-jalan tasawuf, di dalam jalan-jalan awaluddin, marifatullah, awal cahaya itu, kenal akan Allah. Tetapi untuk mengenal Allah itu, kena kenal. Siapa yang membawa kita kepada ilmu kenal itu? Asal usul roh kita sendiri. Baiklah, kita dengarkan. Sama-sama kita dengar. Baiklah, dengar tu. Kata orang, kebanyakan orang mengatakan, jangan kita cuba melawan arus. Jadi jangan kita cuba masuk di dalam ilmu-ilmu tarikat, ilmu-ilmu hakikat, ilmu makrifat, ilmu mengenali diri itu, ilmu awaluddin marifatullah itu. Jangan. Kerana katanya nanti kamu akan sesat, nanti kamu akan syirik, nanti kamu akan kafir, nanti kamu akan kufur. Takut-takut kalau pelayaran kamu, bahtera kamu di dalam mencari Allah itu, sedang kamu belayar itu
bahtera kamu pecah dan kamu karam. Namun tahukah kamu, tak dapat tidak, kamu terpaksa naiki bahtera itu dan terpaksa melayari kalam-kalam Allah itu. Sekalipun bahtera kamu itu pecah, dilanda ribut, dilanda taufan mungkin, tapi kamu mesti terus belayar dan ditakdirkan kamu tenggelam dan bahtera kamu pecah. Kerana nawaitu kamu adalah mencari untuk melihat wajah yang dikatakan Maha Esa itu, wajah yang maha indah itu. Kamu terpaksa belayar dan jika ditakdirkan kamu mati di dalam menuntut ilmu atau di dalam perjalanan menuntut ilmu, kamu syahid adanya. Kerana jika terpaksa pergi, kamu mesti pergi. Kamu tidak boleh berdiam di dalam ilmu syariat kamu. Kerana selepas syariat ada usul fiqh, tauhid, makrifat. Kamu mesti belayar di dalam syariat ke tarikat, tarikat ke hakikat, hakikat ke makrifat. Dan kamu mesti bawa semua yang ada pada kamu, yakni syariat-syariat kamu di dalam perjalanan kamu sebagai bekal. Baiklah, kita teruskan. Di balik gunung di kaki pelangi engkau cari mimpi perangsang hidup yang kau diderita walau tak bisa ditolak. Minta bebas, bebaskan sangkar maya ini. Cuba fahamkan. Ini tubuh kita yang kasar. Ini jasad kita yang kasar yang di mana Adam itu diciptakan dari tanah. Tetapi tahukah kamu, arwah biru wal jasad bil jasad itu, roh kamu itu tidak lain daripada rupa kamu sendiri. Tidak lain. Dan jika roh kamu itu menyerupai orang lain, itu roh orang lain. Ini adalah dikatakan, inilah sangkar maya, sangkar dunia ini. Dan roh mesti lepas, bebas. Mesti lepas dan bebas untuk kembali kepada pencintanya. Kembali pada penciptanya, yakni Tuhan Rabbul Jalil itu. Mesti kembali kepada pencipta yang menciptanya. Kerana asal roh dari situ. Hadis Nabi mengatakan bahawa aku dari Allah dan semua ini dari aku. Dan tak kala ditanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bilakah anda dilantik menjadi Nabi? Apa kata Rasulullah? Aku ini dilantik menjadi Nabi sekian ribu tahun sebelum Adam diciptakan. Mungkin kata-kata itu tidak sampai pada akal kita. Tidak sampai, kerana itu perjalanan mencari pencipta, mengenal pencipta itu, mengenal hakikatul Nabi itu, hakikatul Muhammad itu, tidak tercapai dengan akal kecuali jiwa. Kecuali jiwa. Cinta dan keasyikan akan membawa kita kepada apa yang dikatakan awal cahaya itu. Awal cahaya itu, yakni awal rudi. Apabila kita sudah mendapat awal cahaya itu, barulah kita dapat bahawa makrifat kepada Allah itu
bermula dari kenal cahaya itu dulu. Apabila kamu sudah kenal cahaya, maka baru jalan untuk mengenal Allah itu dibukakan kepada kamu. Kerana untuk mengenal Allah yang sebenar-benar Allah itu bukan melalui sifat-sifat 20, bukan melalui sifat 99 sifat, bukan melalui sifat yang dikatakan sifat wajib, sifat harus, sifat mustahil. Bukan. Kerana dia itu sehingga kamu sampai pada peringkat la pada awal syahadat itu, yakni tak ada yang dapat kamu umpamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Bukan lagi bercakap dari hal berkisar, dari hal sifat 20, dari hal 99 sifat. Bukan. Dan Allah itu berkuasa memperkenalkan dirinya kepada kamu mengikut kehendaknya, bukan mengikut kehendak dan ilmu kamu. Sehingga kamu hilang semua ayat, semua kata-kata, semua fikir dan semua rasa. Maka Allah akan perkenalkan dirinya pada kamu. Maka tinggalkan sangkar maya ini. Sangkar maya di dalam sebagai jasad kamu, sangkar maya di alam buana ini. Tinggalkan dan menuju kepada ilahiyat, jalan-jalan ilahi. Carilah siapa-siapa pun. Di negara kita ada banyak orang-orang yang ada ijazah untuk menunjukkan kamu jalan. Ditunjukkan kamu jalan, namun kamulah yang kena berjalan untuk sampai. Baiklah, kita teruskan. Kata orang ada racun dalam pendidikan. Itu terang membuat engkau menjauhan. Dengar baik-baik. Sebagaimana yang dinyanyikan, kata orang, ada racun dalam kecerdikan. Kerana itu sebenarnya apabila kamu belajar di luar negara, kamu belajar dari kitab yang tebal, lebar, panjang, berkati-kati, dan kamu balik dengan sijil kamu, tanpa kamu sedar, kecerdikan kamu menjadi racun pada diri kamu, yakni riak dan sombong. Bahkan kamu masukkan racun di dalam gelas yang airnya mutlak suci. Kepada umat, kamu letakkan racun dan kamu memecah belahkan umat. Aku bercakap khususnya pada ustaz-ustaz yang sebenarnya pinangnya masih muda, yang sebenarnya kamu adalah golongan-golongan Wahabi yang bertujuan memecahkan umat Islam, menghina para wali, menghina para sufi. Ada di antara ustaz-ustaz, contohnya Siderus, merendah-rendahkan Ibnu Arabi, Wali Kutub Ibnu Arabi. Untuk pribadiku, aku kenal seorang wali kutub. Aku kenal. Cuma di sini namanya aku rahsiakan. Tapi itu adalah wali kutub. Baiklah, aku ambil masa sedikit. Aku nak bercakap dari hal Ibnu Arabi. Bagaimana mungkin seorang Wahabi berani melecehkan Wali Kutub Ibnu Arabi? Mungkin ramai yang tak tahu. Biar aku ceritakan siapa sebenarnya Ibnu Arabi itu.
Pada satu masa dahulu, pada suatu hari, ayah pada Ibnu Arabi, kerana keadaan yang semakin tua dan uzur bersama isterinya, bersama pasangan, dan ia rasakan ia tidak mungkin memiliki seorang zuriat, maka ayahandanya Ibnu Arabi pergi bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni Sultani Aulia, lalu mengadukan nasibnya. Katanya bahawa dia tidak ada zuriat dan ia minta didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Sultani Aulia, titisan darah dari Saidina Ali dan Siti Fatimah. Siapa yang tak kenal? Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Katanya, aku miliki seorang lagi cahaya mata. Aku miliki, tetapi masih di alam roh. Tapi jika kamu memerlukannya, maka aku serahkan ia pada kamu. Maka engkau ambillah. Moga-moga hajatmu tercapai. Lalu dimintanya ayah pada Ibnu Arabi menyandarkan belakangnya, yakni tulang belakangnya, yakni saling bersandar antara tulang belakang ayah Wali Kutub Ibnu Arabi dengan Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka disandarkan dan didoakan. Maka selepas itu, apabila ia kembali, tak lama selepas itu, isterinya hamil. Dan hakikat sebenarnya, anak kandung yang dikandung oleh isterinya itu, pada syariatnya, hakikatnya adalah dari tulang sulbi Syekh Abdul Qadir Jailani Sultani Aulia. Kerana itu, Ibnu Arabi adalah wali kutub yang penuh karamah, yang diajar ilmu rahsia di dalam huruf-huruf, di dalam kalbu, di dalam ilmu kerohanian. Jika kamu baru seorang ustaz Wahabi, siapa kamu sebenarnya untuk mempertikaikan nasab dan ilmu Ibnu Arabi? Kamu siapa? Kamu sebenarnya hanya buat orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, hakikat dan makrifat mentertawakan kamu. Jadi aku harap jangan ada di antara orang hakikat, tasawuf dan makrifat yang merendahkan para wali, kerana kebanyakan para wali adalah titis darah dari nasab yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita teruskan. Tapi jika terpaksa pilih, kau mesti pilih. Biar dicerca, dihina, dan kau diberi. Karena dia kau menjadi lelaki, diberi pilihan antara hidup dan mati. Tak bebas,
Baiklah, aku harap pelajaran yang sedikit ini dan peringatan yang sedikit ini dapat kita ambil, jadikan tauladan dan sempadan. Jangan pernah kamu membenci dan menghina para wali, kerana seorang dari wali, jika kamu membencinya, kamu hanya sebenarnya mengisytiharkan. Bahkan Allah mengisytiharkan perang pada kamu. Moga-moga kita sentiasa di jalan para pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada asal kita, awal cahaya. Kerana aku akan pimpin dirimu masuk ke alam cahaya, di mana kita kekal lagi abadi. Kerana di situlah aku pernah melihatmu dulu, dan kini aku melihatmu lagi, dan nanti aku akan bersamamu lagi. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.